Untuk kita mengira nombor indeks, kita perlu menguasai 6 kemahiran. Dengan 6 kemahiran ini, kita boleh menguasai apa sahaja soalan yang berkaitan dengan nombor indeks. So, kemahiran pertama adalah kemahiran untuk kita mengira indeks. Okay, contohnya, kita boleh lihat jadual di bawah. Okay, jadual ni tentang bahan Q yang mana harganya pada tahun B adalah Q0 dan harganya pada tahun A adalah Q1. Yang kita nak kira adalah indeks harga Q bagi tahun A berasaskan tahun B. So, macam mana nak selesaikan soalan ini? So, pertama sekali, kita boleh tukarkan ayat ini kepada ayat matematik terlebih dahulu. Okay, kita ikut je ayat dia. Indeks harga Q bagi tahun A berasaskan tahun B ialah. Right? So, kita dah bagi rujukan kat sini iaitu A bahagi B. So, kita ikut je turutan tersebut iaitu kita lihatlah pada tahun A harganya adalah Q1. Perkan dengan harga pada tahun B iaitu Q0. Okey. Darabkan dengan 100%. So, dengan cara ini kita dapatlah mengira indeks harga bagi tahun A berasaskan tahun B. Jadi, itu adalah kemahiran yang pertama. Baiklah, mari kita lihat kemahiran yang kedua. Kemahiran kedua ni adalah berkaitan tentang untuk mengira ataupun menukar tahun asas. Contohnya, sekarang kita dah ada indeks harga bagi tahun A berasaskan tahun B. A asas B adalah sama dengan X. Tapi kita tak nak indeks harga tahun A asas B. Yang kita nak adalah indeks harga tahun B asas A. Dia terbalik. So, macam mana kita nak selesaikan masalah ini? So, cara dia adalah indeks harga bagi tahun B berasaskan tahun A adalah sama dengan ingat formula ni 100 bahagi dengan indeks asalnya iaitu X darab 100. Dengan cara tersebut, kita dapatlah menukar tahun asasnya. Right? Ataupun kita terbalikkan tahun asas dia. Itu ialah kemahiran yang kedua. Baiklah, mari kita teruskan dengan kemahiran yang ketiga. Kemahiran yang ketiga ini memperuntukkan kita untuk mengira indeks. Tetapi berpandukan perubahan harga dari tahun A ke tahun B. Inilah perubahan. Tapi persoalannya, tahun asasnya A ke B. Untuk kita tahu indeks ini tahun asasnya A ke B, kita boleh tengok ayat di sini. Disebabkan dia kata perubahan harga dari tahun A, maksudnya kita boleh faham bahawa perubahan ini dilihat dari tahun A. Oleh itu, tahun asas untuk indeks ini adalah tahun A. So, untuk bahan Q, indeks harganya bagi tahun B berasaskan tahun A adalah sama dengan berapa? Disebabkan dia kata kat sini dia mengalami peningkatan N%, jadi indeks harganya adalah sama dengan 100 tambah N. Untuk bahan P pula, indeks harganya
bagi tahun B berasaskan tahun A adalah sama dengan berapa? Okey, disebabkan dia kata bahan P mengalami penyusutan harga sebanyak M%. Jadi, indeks harganya boleh dikira dengan menolak 100 dengan M. Jadi, dapatlah indeks harga bagi bahan P untuk tahun B berasaskan tahun A. Jadi, inilah kemahiran yang ketiga. Okey, untuk kemahiran yang keempat, memperuntukkan kita untuk menggunakan kaedah bibir. Bila kita nak menggunakan kaedah bibir? So, kaedah bibir ni digunakan bila kita perlu mengira indeks yang melibatkan 3 tahun berbeza. Contohnya dalam soalan tu ada bercerita tentang tahun 2018, 2019 dan 2020. So, ada 3 tahun indeks harga yang dinyatakan. Jadi, pada waktu inilah kita perlu menggunakan kaedah bibir. Okay, contohnya, indeks harga untuk tahun 2 berasaskan tahun 1 adalah X. Dan dia kata pula indeks harga untuk tahun 3 berasaskan tahun 2 ialah Y. Kemudian dia suruh cari indeks harga untuk tahun 3 berasaskan tahun 1. So, dalam keadaan ini macam mana kita nak kira indeks untuk tahun 3 berasaskan tahun 1? Okay, mudah saja. Pertama sekali kita lukis dulu bibir. Kemudian kita letak tahun mengikut urutan, menaik. Okay, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. So, kat sini tadi dia kata indeks tahun 2 berasaskan tahun 1 ialah X. So, kita letakkan maklumat X ni kat mana? Kita letak kat sini. Sebab apa? Indeks untuk tahun 2 berasaskan tahun 1. Kemudian, indeks untuk tahun 3 berasaskan tahun 2 ialah Y. So, kita letak Y kat sini. So, yang kita nak cari adalah indeks untuk tahun 3 berasaskan tahun 1. So, mudahnya adalah kita darabkan saja X darab Y bagikan dengan 100. So, jadinya indeks untuk tahun 3 berasaskan tahun 1 adalah X darab Y bahagi dengan 100. Okay, macam mana pula kalau kita nak mengira indeks harga untuk tahun 3 berasaskan tahun 2? Okay, kita susun balik je lah. Y sama dengan 100Z bahagi X. Okay, kita susun balik saja formula ni. Jadi inilah kemahiran yang keempat, iaitu kaedah bibir. Selain kaedah bibir, kita juga boleh menggunakan kaedah lain untuk kita mengira indeks yang melibatkan 3 tahun berbeza. Okey, kaedah ini memerlukan kita untuk menyenaraikan semua maklumat indeks yang diberi. Contohnya dalam soalan tu dinyatakan bahawa indeks untuk tahun B berasaskan tahun A ialah P. Indeks untuk tahun C berasaskan tahun A ialah Q. Dan yang dia nak cari adalah indeks tahun B berasaskan tahun C. So, macam mana kita nak cari indeks tahun B berasaskan tahun C? Mudah saja. Kita boleh menggunakan cara ini. So, indeks untuk tahun B berasaskan tahun C adalah hasil bahagi indeks tahun B berasaskan A per dengan indeks tahun C berasaskan A darab dengan 100.
Okay, kenapa kita dapat dengan kita membahagikan indeks B asas A per indeks C asas A ni, kita dapat indeks B asas C. Sebabnya, okay, kalau kita perhatikan kat sini, okay, kat atas ni dan bawah ni, kedua-duanya berasas A. Berasas tahun A. Jadi maksudnya disebabkan dia asas yang sama, jadi asas A ni sebenarnya kita boleh potong. So bila kita potong, kita dapatlah indeks tahun B berasaskan tahun C. Okay, jelas? Mudah je kaedah ini. Okay, kaedah ni sebenarnya kaedah yang lebih cepat untuk kita gunakan selain kaedah BB. Akhirnya kita dah pun sampai kepada kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran untuk kita mengira indeks gubahan. Apa itu indeks gubahan? Indeks gubahan ini sebenarnya merujuk kepada nilai purata indeks harga. So untuk memudahkan kita faham, saya bagi contoh. Contohnya kita ada kek. Okay, untuk hasilkan kek, kita perlukan bahan P, bahan Q dan bahan R. Okay, setiap bahan P, Q dan R ini sebenarnya ada nilai indeks harganya masing-masing. Untuk bahan P, indeks harganya adalah M. Untuk bahan Q, indeks harganya adalah N. Untuk bahan R, indeks harganya adalah N. So, kalau kita tengok kat sini, untuk hasilkan kek, kita gunakan bahan R, P dan Q dalam kuantiti yang berbeza. Kalau kita tengok kat sini, R digunakan paling banyak untuk hasilkan kek. Diikuti dengan Q dan P. So, disebabkan R digunakan paling banyak, maksudnya kita boleh faham bahawa R ini adalah satu bahan yang paling penting untuk hasilkan kek. Jadi sebenarnya tahap kepentingan sesuatu bahan ini sebenarnya merujuk kepada pemberat. Okey. Jadi setiap bahan ini dia ada tahap kepentingannya masing-masing dalam kita untuk membuat kek. Okey, dalam kita nak membuat kek. So untuk bahan P, pemberatnya adalah X. Untuk bahan Q, pemberatnya adalah Y. Untuk bahan R, pemberatnya adalah Z. Jadi, indeks gubahan ni sebenarnya merujuk kepada apa? Indeks gubahan ni sebenarnya merujuk kepada indeks untuk menghasilkan kek. Iaitu merujuk kepada indeks keseluruhan lah. Jadi untuk kita mengira indeks gubahan, kita boleh menggunakan formula hasil tambah indeks setiap bahan darab dengan pemberatnya bahagi dengan jumlah pemberat. So, jadinya okay, kita darabkan indeks setiap bahan ni dengan pemberat dia. So, lepas tu kita tambahkan dia. Okay, so M darab X tambah dengan N darab Y tambah O darab Z. So, bahagikan dengan jumlah pemberat dia iaitu X tambah Y tambah Z. So, dengan menggunakan formula ini, kita dapatlah indeks gubahan. Okay, setakat itu sajalah 6 kemahiran untuk kita menguasai soalan nombor indeks. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih.